Islam adalah berkonsepkan kepercayaan pada Tuhan yang satu. Ajaran dalam agama Islam, Al-Quran dijadikan sebagai asas tersebut hukum yang utama bersama-sama dengan panduan daripada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis. Dua sumber yang menjadi rujukan untuk memahami agama Islam ialah ijma' ulama dan qiyas. Asas utama dalam ajaran Islam ialah rukun Islam dan juga rukun iman. Aspek kepercayaan agama Islam merupakan perkara asas yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap individu Muslim. Keimanan dan kepercayaan ini adalah diasaskan kepada kebenaran yang mutlak dan bukannya kepada kesesatan dan kebatilan. Berbeza pula dengan kepercayaan agama Kristian. Agama ini dibawa oleh Jesus Christ. Kitab sucinya ialah Bible, Old Testament and New Testament. Empat prinsip utama dalam ajaran Kristian ialah terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam, berpegang kepada konsep Trinity. Alam Yesus hendaklah diikuti dan setiap orang akan diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia. Manakala kepercayaan agama Buddha, terminologinya yang bebas dari kejahilan ataupun dikenal sebagai awakening, pengasasnya Siddhartha Gautama Buddha, ajaran empat kebenaran mulia mengenai alam seperti penderitaan, penyebab kepada penderitaan, penyelamatan nafsu dan juga jalan menuju kebenaran, iaitu jalan lapis. Lihat pula pada kepercayaan agama Hindu. Agama ini turut dikenali sebagai Sanatana Dharma ataupun agama abadi. Ia disebut sebagai budaya Vedic, kitab Veda, Rig, Sama, Yajur dan Atharva. Diamalkan sejak 3500 sebelum Masehi. Terdapat tiga dewa utama agama Hindu iaitu Brahma, Vishnu dan juga Siva. Konsep utama amalan penganut Hindu ialah Dharma, Samsara, Karma dan juga Moksa. Antara ajarannya berkenaan tugas dan tanggungjawab setiap insan, kelahiran semula, perbuatan yang baik dan kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan pandangan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang moral dan akhlak. Dalam Islam, moral dan etika merujuk kepada akhlak. Akhlak berasal daripada perkataan bahasa Arab yang kerana akarnya khuluq yang bermaksud perangai atau tingkah laku, tabiat, kepercayaan, pegangan atau agama. Imam Al-Ghazali yang mentakdirkan akhlak sebagai satu gambaran daripada keadaan dalam diri yang telah sebati, daripadanya akan wujud tingkah laku yang mudah dicerna tanpa memerlukan perulangan. Pada pandangan Ibnu Maskawah, akhlak ialah keadaan kejiwaan seseorang yang mendorongnya melakukan sesuatu perbuatan atau tingkah laku tanpa memerlukan pertimbangan fikiran. Berbeza pula dengan pandangan Mustafa Daud yang mengatakan bahawa nilai akhlak yang baik dan akhlak yang keji adalah berbentuk sejagat, iaitu semua masyarakat di dunia ini pada keseluruhannya mempunyai pandangan yang sama terhadap akhlak yang baik dan sama-sama mengeji akhlak yang keji. Seterusnya kita beralih pula kepada pandangan moral dari perspektif barat. Menurut Beckman, beliau melihat moral sebagai produk sosial yang terhasil dari kebiasaan dan kepentingan di manusia, juga didorongi oleh kepekaan mengenai apa yang betul dan apa yang harus dilakukan. Ini bermakna manusia dalam sesebuah masyarakat akan menggariskan bentuk tingkah laku yang bermoral dengan mempandukan kepada sumber-sumber tertentu seperti agama, kepercayaan atau adat turun-temurun untuk dijadikan sebagai panduan kepada tingkah laku mereka. Seterusnya, pada pandangan Thomas Hobbes, seorang ahli falsafah barat abad ke-16 Masihi dan penganut faham hedonism atau epicureanism, mengatakan bahawa semua perbuatan manusia bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan keinginan berseronok serta menjadi motivasi utama yang mendorong manusia melakukan sesuatu perbuatan. Hobbes juga berpendapat bahawa yang dinamakan baik itu apabila memenuhi kehendak nafsu manusia. Ia sama sekali tidak ada kaitan dengan kepercayaan agama atau metafizik. Setiap kebaikan mesti dikaitkan dengan kehendak seseorang. Kita lihat pula kepada contoh-contoh yang sesuai berkaitan agama dalam bidang membentuk akhlak dan moral manusia. Antara contoh-contohnya adalah seperti pakaian. Menurut Islam, pakaian bagi seseorang Muslim mestilah menutup aurat. Seandainya seseorang Muslim tersebut tidak menutup aurat, maka ia telah dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak kerana telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan moral, jika seseorang itu menidahkan aurat tetapi masih mempunyai perlakuan yang baik. Contoh yang kedua adalah pergaulan bebas. Perbuatan seumpama ini sudah menjadi satu lumrah bagi masyarakat di barat dan juga masyarakat kita. Berdasarkan penilaian barat, perkara ini masih dianggap bermoral. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut akhlak Islam, perlakuan sedemikian sudah dianggap tidak berakhlak. Contoh yang ketiga adalah akhlak dengan ibu bapa. Akhlak dengan ibu bapa ialah berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa. Berbuat baik di sini mengandungi arti meliputi dari segi perbuatan,
perkataan dan tingkah laku. Contohnya berkata dengan sopan dan hormat, merendahkan diri, berdoa untuk keduanya dan menjaga keperluan hidupnya apabila mereka telah uzur dan sebagainya. Contoh yang ketiga adalah akhlak dengan Allah. Akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala merupakan akhlak yang utama yang perlu dititik beratkan oleh sekalian umat Islam. Bagaimana seorang hamba mengaku dirinya beriman, andai ia tidak berakhlak dengan Tuhannya, sudah pasti akan menjadi hujah dan pandangan yang buruk terhadap orang bukan Islam. Jadi, bagaimana kaedah dan akhlak pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan? Antaranya adalah beriman kepada Allah serta mentaati segala perintahnya, iaitu mengakui, mempercayai dan meyakini bahawa Allah itu wujud, serta beriman dengan rukun-rukunnya dan melaksanakan tuntutan-tuntutan di samping meninggalkan sebarang sifat atau bentuk syirik terhadapnya. Yang kedua adalah beribadah atau mengabdikan diri, tunduk, taat dan patuh kepada Allah, iaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah sentiasa bertaubat dengan Tuhannya, iaitu apabila seorang mukmin itu terlupa atau jatuh kepada kecuaian dan kesilapan yang tidak seharusnya berlaku, lalu ia segera sedar dan insaf, lalu meminta taubat atas kecuaiannya. Contoh yang terakhir adalah akhlak kepada jiran tetangga. Umat Islam dituntut supaya berbuat baik terhadap jiran tetangga, seperti bertolak ansur kepada jiran, hormat menghormati antara satu sama lain, sentiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menghormati mereka sebagai manusia. Imam Al-Ghazali menukilkan kisah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahawa hak jiran bukanlah sekadar mencegah diri kita daripada menyakiti atau perbuatan yang tidak menyenangkan hati jiran sahaja, tetapi hendaklah bersabar menahan perasaan jika disakiti, bahkan lebih daripada itu. Hendaklah kita memberi pertolongan kepada jiran dan menunjukkan rasa kasih sayang.